Hari ini kita buat satu aktiviti penerokaan, iaitu kita mau kaji apakah ciri bagi taburan kebarang kalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, katakan di sini ada 5 kad yang bernombor 1 hingga 5. Saya masukkan ke-5 kad ini ke dalam satu kotak dan saya akan buat cabutan secara rawak. Cabutan pertama, saya keluarkan sekeping kad dan saya catatkan nombor yang terdapat pada kad tersebut. Kemudian saya simpan balik kad itu ke dalam kotak. Lepas itu, saya akan buat cabutan yang kedua. Saya akan keluarkan sekeping kad lagi dan catatkan apa yang terdapat di atas kad tersebut. Okey, sekarang katakan X mewakili bilangan kali mendapat nombor kancil. Okey, jadi kita mau tulis semua kesudahan yang mungkin dalam gambar raja di bawah. Untuk cabutan yang pertama, mungkin saya akan dapat nombor kancil. Okey, katakan saya wakilkan nombor kancil dengan huruf C. Ataupun saya mungkin dapat nombor genap. Okey, katakan nombor genap saya wakilkan dengan C prime. Okey, ada dua kemungkinan. Dan untuk cabutan kedua, sama juga mungkin saya akan dapat nombor kancil ataupun nombor genap. Okey. Jadi di sini sama juga mungkin saya dapat nombor kancil ataupun nombor genap. Okey, jadi kesudahannya okey, untuk yang pertama ini ialah nombor kancil dengan nombor kancil. Okey, atau saya mungkin dapat kali pertama nombor kancil tetapi kali kedua nombor genap. Okey, atau mungkin kali pertama saya dapat nombor genap tetapi kali kedua saya dapat nombor kancil. Dan mungkin juga kedua-dua kali saya dapat nombor genap. Okey, yang ini kita panggil kesudahan. Okey, seterusnya kita tengok X sama dengan R. X ialah bilangan kali untuk dapat nombor kancil. Okey, jadi untuk yang pertama ni saya dapat kedua-dua kali tu nombor kancil. Jadi sama dengan 2. Untuk yang kedua saya dapat satu kali nombor kancil. Jadi X sama dengan 1. Dan untuk kali ketiga mungkin juga saya dapat satu kali nombor kancil. Okey, dan untuk kesudahan yang keempat saya mungkin dapat nombor genap sahaja. Maksudnya tidak ada nombor kancil, kosong. Okey, untuk P ini maksudnya kita mau cari kebarang kalian. Daripada 5 kad ini, apakah kebarang kalian untuk saya dapat nombor kancil? Okey, nombor kancil 1, 3, 5. Saya dapat 3 kad daripada 5 kad. Jadi kebarang kalian untuk dapat nombor kancil ialah 3/5. Dan untuk nombor genap pula hanya ada 2 nombor genap, maka kebarang kaliannya 2/5. Okey, jadi untuk nombor kancil di sini kita tulis 3/5. Okey. Lepas tu nombor genap 2/5. Okey, yang ini dapat nombor genap jadi 2/5 dan yang ini pula dapat nombor kancil jadi 3/5. Okey, jadi untuk kira kebarang kalian, kita kira begini. Kali pertama untuk dapat kesudahan yang paling atas ini nombor kancil dan kali kedua pun nombor kancil. Jadi kebarang kaliannya 3/5 darab 3/5. Iaitu sama dengan 9/25. Dan untuk kesudahan yang kedua, untuk dapat nombor kancil 3/5 dan nombor genap 2/5. Jadi 6/25. Untuk kesudahan yang ketiga, yang pertama ni dapat nombor genap jadi 2/5. Kamu boleh tengok yang ini juga. 2/5 darab 3/5. Dan yang kesudahan yang keempat, nombor genap dengan nombor genap. Jadi 2/5 darab 2/5 iaitu 4/25. Okey, untuk bahagian ini kita panggil gambar raja pokok. Okey, sebab dia bercabang-cabang macam pokok. Okey, seterusnya kita boleh wakilkan kebarang kalian bagi taburan ini. Okey, jadualnya begini, X sama dengan R.
iaitu ada berapa kesudahan, ada berapa kali untuk dapat nombor kancil. Okey, jadi ada 3 lah, 1, 0, 1 dan 2. Dan kita isikan kebarangkaliannya. Apakah kebarangkalian untuk dapat tidak ada nombor kancil? Kalau tak ada nombor kancil, maksudnya 0 dan kebarangkaliannya 4/25. Okey, apakah kebarangkalian untuk dapat 1 kali nombor kancil? Okey, untuk 1 kali nombor kancil, mungkin ini atau ini kan. Jadi kebarangkaliannya 6/25 tambah dengan 6/25. Jadi 12/25. Okey, dan apakah kebarangkalian untuk dapat 2 kali jalan nombor kancil? Okey, kalau 2 kali, yang ini, kebarangkaliannya 9/25. Jadi apabila kita tambahkan semua kebarangkalian ini, 4/25 tambah 12/25 tambah 9/25, jawapannya pasti sama dengan 1. Okey, itu ialah ciri bagi taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Maksudnya jumlah kebarangkalian tu mesti 1. Pada tahun 2016, didapati bahawa 38% kereta yang dibeli oleh sebahagian rakyat Malaysia berwarna putih. Jika 2 orang pembeli dipilih secara rawak dan X mewakili bilangan pembeli kereta putih, nyatakan set X. Okey, jadi X ini mungkin kedua-dua orang ini tidak beli kereta putih. Okey, jadi 0. Mungkin juga salah seorang beli kereta putih. Dan mungkin juga kedua-dua orang pembeli ini membeli kereta putih. Okey, soalan B. Lukis gambar raja pokok dan tentukan taburan kebarangkalian bagi X. Okey, jadi ada 2 pembeli. Pembeli pertama dengan pembeli kedua. Untuk pembeli pertama, ada 2 kemungkinan. Sama ada dia beli kereta putih atau dia bukan beli kereta putih. Okey, yang bukan kereta putih saya wakilkan dengan P prime. Okey, jadi ada 2 kemungkinan di sini. Dan untuk pembeli kedua, sama juga dia ada 2 kemungkinan. Sama ada dia beli putih atau bukan putih. Okey, putih atau bukan putih. Jadi kesudahannya, untuk yang pertama, putih. Yang kesudahan yang kedua, putih bukan putih. Kesudahan ketiga, bukan putih dan warna putih. Dan kesudahan keempat, kedua-duanya bukan putih. Okey, jadi X sama dengan R. Okey, berapa putih untuk kesudahan yang pertama? Okey, untuk kesudahan yang pertama ada 2 kereta putih. Kesudahan yang kedua hanya 1, yang ketiga pun 1, dan yang keempat tiada yang beli kereta putih, jadi 0. Okey. Dan kita mau juga kebarangkaliannya. Okey, untuk kira kebarangkalian, kita perlu mula dari depan sini. Yang beli kereta putih ialah 38%. Maksudnya 0.38. 38% ialah 0.38. Kalau beli warna putih ialah 38%. Yang bukan warna putih berapa persen? Okey, jadi kita guna 100 tolak dengan 38. Iaitu sama dengan 62%. Jadi 62% adalah sama dengan 0.62. Okey, jadi untuk warna putih 0.38 dan bukan putih 0.62. Okey, jadi kebarangkalian untuk kesudahan yang pertama ialah 0.38 darab 0.38. 0.1444. Untuk kesudahan yang kedua, 0.38 darab dengan 0.62. 0.2356. Dan untuk kesudahan yang ketiga, 0.62 darab 0.38. Dan kesudahan yang keempat, 0.62 darab 0.62. 0.3844.
Buat kilang, seorang penyelia ingin memeriksa kualiti suatu jenis produk secara rawak. Terdapat 3 buah produk C dan 5 buah produk K di dalam sebuah kotak. Penyelia itu akan mengambil satu produk secara rawak dan jenis produk akan dicatatkan. Produk tersebut akan dimasukkan semula ke dalam kotak dan proses pemeriksaan kualiti produk ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Katakan X mewakili bilangan kali produk K diperiksa. Okey, tuliskan X dalam bentuk tata tanda set. Okey, jadi untuk case ni dia akan periksa sebanyak 3 kali. Jadi untuk dapat X itu mungkin produk K langsung tidak dicabut, ataupun dia boleh dicabut 1 kali, ataupun 2 kali, ataupun 3 kali. Jadi set X adalah sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey. B. Lukis satu gambar raja pokok untuk mewakilkan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, jadi ada 3 cabutan. Okey, jadi pokok tu besar sikit. Cabutan pertama dia mungkin dapat J atau K. Cabutan kedua pun sama, dia mungkin dapat J atau K. Jadi di bawah pun J atau K. Cabutan ketiga sama juga, mungkin produk J dipilih atau K dipilih. Okey, jadi setiap cabang itu kita tulis JK, JK. Okey, dan bagaimana kita dapat 3/8 ini? 3/8 sebab J ada 3 dan jumlah semua produk ini ada 8. Jadi untuk dapat J ialah 3/8. Dan untuk dapatkan K, kebarangkaliannya 5/8. Okey, jadi di sini kesudahannya. Kita tengok kesudahan. Yang pertama, J, J, J. Yang kedua, J, J, K. Okey, lepas tu yang ketiga, kesudahan ketiga, J, K, J. Ataupun yang keempat, J, K, K. Okey, kita ikut cabangnya. Okey, tengok yang di bawah lagi. Okey, bagaimana dapat ini? K, J, J. Okey, lepas tu K, J, K. Yang ini pula. Okey, kesudahan ini K, K, J. Dan yang terakhir K, K, K. Kita perlu jalan setiap jalan yang ada. Okey, jadi X adalah sama dengan R. Okey, masih ingat apa itu X? Okey, X ialah produk K diperiksa. Okey, produk K. Jadi kalau tengok kesudahan yang pertama, langsung tak ada K, jadi 0. Kesudahan kedua ada 1 K. Okey, 1. Yang ketiga, K-nya 1 juga. Kesudahan keempat ada 2 K. Jadi X sama dengan 2. Okey. Dan seterusnya sama juga lah. Yang ini 1 K, ini ada 2 K, ini ada 2 K, dan yang ini ada 3K. Okey, jadi kalau saya mau kira kebarangkalian untuk yang pertama ni, JJJ, saya ambil 3/8 darab 3/8 darab 3/8. Okey, kalau yang kedua, JJK, jadi 3/8, 3/8, 5/8. Okey, lepas tu yang seterusnya JKJ. 3/8, 5/8, 3/8. Okey, dan sampai akhir. Okey, jadi di sini sudah saya kirakan untuk semua ni. Okey, apabila X sama dengan 0, ini kebarangkaliannya, dan X sama dengan 1. Okey, di sini X sama dengan 1 ada 3 kali muncul. Iaitu ini, ini, dan ini. Jadi, inilah kebarangkaliannya. Kamu perlu ambil ketiga-tiga kebarangkalian yang kamu dapat, lepas tu jumlahkan. X sama dengan 2, sama juga ada 3 keadaan. Jadi kita jumlahkan. Dan X sama dengan 3. Okay, satu kesudahan. Jadi ini kebarangkaliannya. Okey, kalau kita wakilkan dengan jadual. Okey, ini yang kita dapat. Apabila X sama dengan 0, okey, jawapannya 0.0527. Apabila X sama dengan 1, 0.2637.
Dan apabila X sama dengan 2, 0.4395. Dan apabila X sama dengan 3, 0.2441. Yang ini kita panggil jadual taburan kebarangkalian. Okey, seterusnya kita boleh wakilkan taburan kebarangkalian dalam bentuk graf. Okey, iaitu di bawah ni X sama dengan A. Di sini X-nya mungkin 0, 1, 2 atau 3. Dan di tepi kita tulis guna skala yang sesuai. Lepas tu kita plot. Okey, plotnya kita pangkal begini. Lepas tu graf ini bukan graf garis yang biasa. Okey, dia ialah graf taburan kebarangkalian. Jadi sudah plot, sambung ke bawah saja. Ini garisannya. Okey, dan jumlah semua ini, jumlah kebarangkaliannya mesti sama dengan 1.